dari segi pekebun kecil, mereka juga perlukan infrastruktur untuk mencapai piawaian MSPO tadi. Jadi bagaimana bantuan yang akan diberikan kepada mereka untuk membina infrastruktur meskipun mereka ini modalnya agak kecil pada dasarnya? Sebenarnya kalau untuk certification saja, kita sponsor semua sekali. Kita membuat tajaan daripada awal, kita membuat latihan pada mereka, kita buat pemeriksaan sampai ke akhir, semuanya kita tanggung. Itu satu cara kita membantu mereka. Daripada infrastruktur pula, kita ada contohnya lah, kita paling mudah sekali. Kita ada dana geran untuk membina jalan ke ladang. Ada ladang yang atau bukit dan sebagainya, ada gerak itu kita sediakan. Di peringkat pekebun kecil pula, bantuan nasihat, pandangan, cara mengurus, cara menyelesaikan masalah, semua kerana kita ada pegawai lantikan kontrak yang dipanggil pegawai tunas, yang mereka tugasannya menyelia para pekebun kecil secara direct. Setiap orang diberi satu kawasan tertentu dengan jumlah pekebun tertentu untuk mereka jaga. Artinya para pekebun kecil ini mereka dipantau, mereka dijaga, mereka diberi nasihat secara berpanjangan oleh pegawai tunas di bawah MPOB. Itu cara kita menjaga industri di peringkat sawit. Tapi yang saya nak fokus sikit sebenarnya ialah tentang getah. Kerana ini sektor yang saya lihat ada ketidakseimbangan sedikit pada hari ini. Kalau sepanjang COVID, bahkan sebelum COVID pun, dalam keadaan sebelum COVID sekalipun, sektor hiliran getah iaitu sarung tang getah perubatan mendapat lonjakan yang sangat baik, terutamanya ketika berlaku PKP. Permintaan yang sangat tinggi dan hinggakan kalau kita ambil secara overall, secara kasar, pendapatan ekspor untuk sektor getah 48 bilion, 22 bilion disumbang oleh serotan getah saja. Tetapi yang perlu kita faham, ini saya tujukan kepada para pekebun kecil kita di ladang. Bila mana kita berjaya pada lonjakan serotan getah, bahan untuk membuat serotan itu datang daripada susu getah ataupun dipanggil latex. Orang kampung kita tidak buat latex. Kita terpaksa import daripada Thailand. Bukan latex. 95% diimport daripada Thailand. Hanya kita bekalkan 5% saja. Kerana itu, kita di pihak kementerian menerusi bajet 2021, kita lancarkan satu projek kita panggil Koridor Latex Pantai Timur. Itu merangkumi 3 negeri utama: Kelantan sebagai negeri yang paling ramai pekebun kecil getah, seramai 70,000 orang, Terengganu 20,000 orang dan Pahang 40,000 orang. 3 negeri ini merangkumi 44% daripada keseluruhan pekebun kecil getah untuk Semenanjung. 3 negeri ini kita panggil sebagai jalur latex pantai timur atau koridor latex pantai timur. Tujuannya ialah untuk kita membanyakkan atau merangsang atau dimotivasi untuk pada pekebun kecil kita ini membuat latex, dan kita akan sediakan pelbagai, kita ada geram padanan hingga 30 juta untuk projek ini. Itu satu, latex. Yang kedua, untuk pekebun kecil getah juga yang membuat kad belam. Memang hari ini semua kebanyakan buat kad belam lah, buat getah skrap. Untuk getah skrap ini, saya lancarkan satu projek saya panggil target transformasi getah negara. Tujuannya untuk angkat nilai getah di peringkat huluan, angkat pendapatan pekebun kecil di peringkat huluan. Macam mana? Kita sedang lancarkan projek krip rubber, getah krip. Getah krip ni getah macam kalau dulu-dulu 80-an getah keping lah, tapi dengan satu nilai yang lebih tinggi lagi. Getah krip ini kita mau hasilkan. Bila kita hasilkan getah krip, dia mampu memberi income tambahan kepada pekebun kecil. Macam mana? Iaitu pertama sekali yang first saya lancarkan ialah kita mau kumpulkan pada pekebun kecil ini menerusi koperasi agar pengurusan mereka lebih tersusun. Dan bila ada koperasi, kita berikan mesin krip rubber bernilai 300,000 kepada koperasi. Koperasi akan membeli getah dari orang kampung dengan harga lebih tinggi daripada harga pasaran. Kalau sekarang pasaran RM2.6, mereka beli RM8 ataupun RM3. Mereka beli getah kad belam, mereka proses menerusi koperasi jadi krip rubber. Krip rubber ini akan dibeli oleh anak syarikat LGM, namanya LGMPC, untuk kita kawal dari sudut bekalan dia. Maka bila kita berjaya beli krip rubber dengan harga yang baik, kemudian kita pulangkan untung kepada
kepada koperasi, koperasi pulangkan dividen kepada pekebun kecil, maka pekebun kecil boleh meningkat pendapatan dua cara. Satu, harga kaplam lebih tinggi, kedua, dividen daripada koperasi. Ini yang saya sedang lancarkan sekarang. Dan sebagai pilot project, kita sedang mensasarkan 20 buah koperasi. Dan kita di peringkat MRC, Malaysia Rubber Council, menyediakan dana 6 juta ringgit untuk projek ini. Jadi saya ingin menyeru kepada para pekebun kecil sekarang, terutamanya di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang yang sangat ramai ini, untuk melihat peluang ini dan datang ke kementerian untuk mendapat maklumat lengkap bagaimana projek ini kita lancarkan. Kalau besar permintaannya, saya yakin dalam masa yang singkat, kita letaklah setahun, 2 tahun, kita akan berjaya mengubah nasib pekebun kecil getah kita di ladang, insya-Allah. Dan kita baru saja